Peringkat ketiga ni dia yakin satu je, tapi berdasarkan orang cakap. Contohnya, Ali mati ke hidup lagi? Ali mati. Memang mati dah. Macam mana tahu mati? No. Orang ramai je kata mati, doktor pun kata mati lah. Tapi dia sendiri tak buat kajian. Ataupun dia kata, Ali tak mati lagi. Macam mana tahu Ali tak mati lagi? Ramai orang cakap Ali elok lepas tu, bangun pergi minum kopi apa, doktor pun kata tak mati lagi. Tapi dia tak buat kajian. Dan yakin peringkat tinggi menurut ahli ilmu kalam, orang ni yakin dengan hak, yakni sebenar-benar yakin, iaitu yakin dengan kajian. Tadi nampak Ali aksiden kan? Ya. Mati ke belum? Belum. Macam mana kamu tahu belum? Lepas tu aku sendiri pergi sembang dengan dia. Angkat dia kan, elok je. Tak ada apa. Tak ada siapa-siapa pun kata mati. Kita dah kaji dah. Ataupun kita kata memang mati dah. Macam mana tahu mati? Aku pergi tengok sendiri, rasa nadi semua tak ada. Dah kaji sendiri. Lepas tu doktor pun datang cek betul kata dia. Jadi beza dia punya yakin tu. Daripada syak, zon, yakin sekadar ikut cakap orang, yakin dengan kajian sendiri. Cerita tentang ekor cicak ni, kadang-kadang manusia pun macam tu juga. Kan orang mati. Teringat kawan saya cerita, dia sekolah pondok, bila ada orang mati kena mengaji. Di kubur pun mengaji, malam dia letak 2 orang di depan mayat pun kena mengaji. Kadang-kadang tengah-tengah mengaji tu, tangan mayat tu dia boleh jatuh. Kalau kita nampak, tapi dia dah biasa, dia pun boleh. Dah biasa, dia pun boleh. Kita selalu jadi mayat dia bergerak dengan kaki, bergerak kan. Biasa, dia macam ekor cicak juga. Cuma kita risau budak-budak ni, kadang-kadang bila dia terlampau takut sangat, dia jadi berani. Macam kecil-kecil dulu kan, kita bila nampak lipas tu rasa geli. Kalau boleh nak lari lah. Dia tengah-tengah duduk mengaji bawah madrasah, ramai orang nak lari, tak sempat. Tiba-tiba tengok lipas dua tepi dah. Kita terlampau takut sangat sampai kita lenyek dah. Macam tu. Sebab kita terlampau takut sangat, kita jadi berani, kita lenyek pun. Jadi budak-budak ni yang kita risau. Pokok mayat tu terangkat kepala kan, dia terlampau takut sangat, dia pang kan. Pok bangun pang, sebab terlampau takut sangat. Dia rasa tu. Kan ada kes orang dah mati, doktor sahkan mati tapi dia hidup. Lepas tu dia hidup, dia cuma berhenti beberapa jam je. Buat orang tu jaga nak bangun, dia terkejut, dia pang sekali. Terus mati tu. Kata Imam Al-Ghazali, dan disebut ittihad yang mendekati kepada yakin, dan itu adalah ittihad orang awam tentang agama seluruhnya. Apabila ittihad itu telah terhunjam dalam jiwanya dengan mendengar semata-mata, sehingga tiap-tiap firqah percaya bahawa alirannya yang sah, imamnya yang dan pengikut firqahnya saja yang betul. Jikalau diterangkan kepada salah seorang mereka kemungkinan imamnya salah, nescaya larilah ia daripada menerima. Ini Imam Ghazali nak cerita orang yang yakin peringkat 3 tadi tu. Dia yakin berdasarkan kata-kata orang. Dia sendiri tak buat kajian. Dia yakin. Kalau dia duduk dalam satu-satu jemaah tu, dia yakin penuh. Kalau jemaah dia keluarkan keputusan jawapan dia A, dia pun A. Kalau tok guru dia kata jawapan A, kalau maulana dia kata jawapan dia A, dia pun A. Dia pertahan A. Kalau ada orang lain datang beritahu, sadah jawapan A ni. Dah. Tok guru aku dah cakap. Jemaah aku dah setuju dah jawapan A. Jawapan B tak boleh. Kita tunjuk jawapan pun dia tak mau terima dah. Tok guru kamu silap di sini. Kajian dia begini dia tengok. Walaupun dia tahu benda tu betul kan. Dah. A juga jawapan. Ini dia jenis ikut dah. Dia punya tu dia ikut dengan taksub. Sebab itu muncul jemaah ahli-ahli jemaah. Jemaah Islam kan banyak ahli-ahli yang dia kata jemaah kami lah yang paling sunnah. Ataupun dia kata jemaah kami lah yang sunnah. Maksud dia orang lain tak sunnah dah. Jemaah kami lah jemaah terpilih. Jemaah kami lah yang paling syurga. Jemaah kami lah yang terbaik. Dia sepatutnya semua jemaah ni ada peranan kan. Dia kena berganding bahu sama-sama. Ini tak, kami dah yang terbaik. Yang lain tu tak ada apa tak apa. Dia mana boleh macam tu. Jemaah tu dia masing-masing ada kerja dia. Ada orang dia mahir bidang dakwah. Itu sayap kanan kita. Salah satu sayap kita. Ada orang dia mahir bidang ketenteraan.
Ada orang dia mahir bidang politik, ada jemaah dia mahir bidang kerohanian. Kalaulah Imam Mahdi tu datang, semua jemaah tu akan jadi dia punya sayap tu, menteri kabinet dia. Mana boleh kita nak kata jemaah kami je betul. Contoh dia jemaah tasawuf, ni tarikat kami je betul, yang lain tu tak ada pun tak puas. Padahal dia tak tahu ilmu ketenteraan, dia tak tahu ilmu dakwah, dia tak tahu ilmu politik. Tu semua tu kaki tangan tu, sayap-sayap perjuangan. Sepatutnya dia bergerak sekali. Dia ada benda-benda yang disepakati, yang diperjuangkan bersama. Tapi kita tengok kalau jemaah-jemaah hari ni, kamilah yang betul, kami yang terbaik, kami yang paling sunnah, yang lain tu tak ada pun tak apa. Dia pandangan dia macam tu. Kalau kita tunjuk, ni kamu punya pemimpin ni salah bahagian ni, dah pemimpin aku garanti betul. Ramai ni orang hebat-hebat ni, yang kelulusan tinggi-tinggi, dia tak boleh nak terima. Walaupun kita tunjuk hujah tu, dia yakin hujah kita betul, dia tak mau terima. Ni Imam Ghazali sendiri sebut, dia nak bagi contoh kepada jenis yang ketiga. Dia ikut, dia yakin tanpa kajian. Dia ikut apa orang kata. Apakah maksud khadim dan apakah maksud baharu? Kalau dari segi istilah-istilah pengajian agamanya macam-macam lah. Ni kita nak cerita dari segi bahasa orang awam, bahasa kita lah, bahasa kampung. Khadim ni maksudnya asal-asal dulu memang dah ada dah. Tak pernah tak ada, asal-asal dah ada. Sejak azali dah ada dah. Apa dia? Allah. Allah sejak azali dah ada. Dia tak pernah tak ada. Kok-koklah kita nak kata mula-mula Allah tak ada, lepas tu baru dia jadi. Tak ada. Allah ni awal-awal dah memang ada dah. Itu khadim. Lawan dia baharu. Apa maksud baharu? Baharu ni pada asal-asal dulu tak ada lagi. Pada azali dulu tak ada lagi. Lepas itu baru ada. Dia berbeza dengan Tuhan ni. Kalau Tuhan asal-asal memang dah ada dah. Kalau baharu asal-asal dulu tak ada, lepas tu baru ada. Contoh, alam semesta dulu tak ada, lepas Tuhan buat baru ada. Contohnya langit, dulu tak ada, lepas Tuhan buat baru ada. Contohnya bumi, syurga, malaikat, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan semua-semua. Jadi semua-semua ni bukan khadim, dia baharu. Kita ni baharu, alam ni baharu, semua baharu lah. Bila kata nama makhluk ni baharu semua, sebab asal-asal dulu tak ada, lepas tu baru ada. Jadi kita boleh beza lah. Khadim baharu, khadim baharu. Persoalannya, adakah alam kita ini khadim? Ni alam kita ni memang dah ada siap-siapkah ataupun dia baru ada? Jawapan kita ahli sunnah, kita kata tak. Alam ini tidak khadim. Yang khadim ialah Allah. Pada mulanya yang ada hanya Allah. Selepas itu barulah Allah menciptakan alam. Jadi alam tak khadim. Berbeza dengan jawapan ahli-ahli falsafah. Bagi ahli falsafah, alam ini khadim. Siap-siap dulu dah ada lah. Maksudnya Allah seolah-olah tak membuatlah alam tu. Alam tu dah ada. Allah dah ada siap-siap sejak azali. Alam pun dah ada siap-siap dah. Ini pandangan ahli falsafah. Termasuklah Al-Farabi dan Ibn Sina. Jadi yang mana satu betul? Jawapan kita lah betul. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi cerita tentang kekacauan fahaman ahli falsafah ni, Imam Ghazali letak dalam kitab dia Munqiz Minad Dolal dan kitab Tahafut Al-Falasifah.